谢谢。我们今天很好的赞美 ，OK， 我们的两个姐妹带领我们，感谢主。 Terima kasih, sore hari ini kedua saudari kita membawa pujian ini sangat indah sekali. 因为今天我们下个礼拜我们就要过圣诞节了。 Minggu yang akan datang kita sudah siap-siap untuk merayakan Natal. Yeah， 所以呢，我们今天我特别想要讲的一个题目就是，除了耶稣基督以外，别无拯救。 Maka tema sore hari ini saya mengambil keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. 谈到这个耶稣基督降生的故事， Membicarakan kelahiran Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，你们有没有发生过，或者是经常发生这一件事情？ Apakah di antara kita sering kali mengalami hal-hal ini? 当我们传福音给人家的时候， Waktu kita mau menginjili orang lain, 我们经常被人家嘲笑。 kadangkala kita sering kali dicemooh sama orang. 他们笑我们什么呢？ Apa yang mereka ketawakan kita? 他说：“如果神想要拯救我们，他本可以从天堂、从天上拯救我们。 Mereka bilang seumpama Allah ingin menyelamatkan kita, Dia bisa langsung dari surga menyelamatkan kita. 为什么还需要辛辛苦苦的在圣诞节的时候，以人类的身份来到这个世上？ Kenapa mau dengan susah payah untuk menjelma menjadi manusia pada saat hari Natal Dia lahir, 并透过爬上十字架，利用死亡和复活的事件来拯救我们？ sampai harus menjalani jalan kayu salib untuk menyelamatkan kita? 我相信这个问题啊，我从大学的时候经常就被人家问到这个问题。 Masalah ini, persoalan ini saya sudah alami sejak saya di universitas. 所以今天我想和弟兄姐妹们一起来讨论我们需要理解的基督教信仰的基础。 Maka sore hari ini kita mencoba bersama-sama untuk menelusuri dan memahami kebenaran dasar orang Kristen. 我先用这一个经节《使徒行传》4章12节。 Kita coba baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. 除了除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. 为什么救恩只能透过耶稣基督？ Mengapa keselamatan hanya melalui Yesus? 因为全人类都在罪恶的权势之下。 Sebab semua manusia sudah di bawah kuasa dosa. 那全人类都在全人类都在罪恶的权势之下。为什么全人类都会在罪恶的权势之下呢？ Semua manusia sudah di bawah kuasa dosa. Mengapa semua manusia takut di dalam kuasa dosa? 第一，因为圣经上说 ，OK， 在罗马书第5章18到19节，因一次的过犯，众人都被定罪了。 Sebab dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19, satu pelanggaran semua orang yang beroleh penghukuman, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. 对，因一人的悖逆，众人都成为罪人了。 Karena satu orang melanggar, maka semua orang menjadi berdosa. 所以亚当犯的罪，每个人都受到惩罚。 Adam sudah berbuat dosa dan ikut dihukum, dan semua orang menjadi berdosa. 那我们就要问，为什么？ Lalu kita bertanya, mengapa demikian? 因为亚当是人类的代表， Karena Adam itu mewakili manusia. 就好像我们都从印尼来的，
若印尼的玩羽毛球或是玩足球的 ，OK， 玩足球的就是一个人代表印尼 ，OK， 若我们印尼的赢了，我们大家都觉得我们好像是赢了一样。 Sepertinya kita orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan, waktu kita menonton pertandingan bulu tangkis yang diwakili kurang lebih ada 11 orang Indonesia. Waktu mereka menang, kita di sini pun merasa ikut sekali menang, bersukacita. 其实我们没有参与， Tapi kita tidak ikut terlibat atau menjadi panitia. 所以他们代表我们 ，OK， 他们赢了，我们大家都觉得我们都赢了。 Karena dia menang dan mewakili Indonesia, kita orang Indonesia, kita pun sukacita. 所以就是讲，因为亚当代表了我们， Maka itu karena ada mewakili manusia seperti kita, 所以在诗篇圣经诗篇第51章第5节这样说。 dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 demikian. Ayat 5. Oh, ayat 7 dalam Indonesia ayat 7. Dalam dosa aku dikandung ibuku. 我在母亲的怀胎的时候就有了罪。 Di dalam kandungan aku sudah berdosa. 这个是罪人出生之前的状态。 Ini awal manusia sebelum dilahirkan keadaannya. Ya, status orang berdosa sebelum lahir. Status ya. 就好像 ，OK， 我要讲一个故事，就这样，好像一个猛兽，一个老虎或是狮子 ，OK， 它扑上山羊的时候，我们说老虎就是野兽。 Kita ambil contoh ada harimau dan singa. Kita akan mengatakan harimau itu adalah binatang. Harimau itu binatang buas. Binatang buas. Ketika dia menerkam kambing. Waktu dia menerkam kambing, kita bilang harimau itu binatang buas. 当老虎睡觉的时候，它是不是野兽呢？ Waktu harimau tertidur, dia binatang. Apakah waktu harimau atau macan itu tidur, dia itu binatang buas? Waktu harimau lagi tertidur, apakah dia itu dianggap sebagai binatang buas? Dia itu binatang buas juga kan? Dia binatang. 呀，它也是野兽。它睡觉的时候也是野兽。 Karena dia dijuluki binatang buas, waktu dia tertidur pun dia tetap menjadi binatang buas. 它扑上山羊的时候，只是证明它是野兽而已。kambing. Oke. Waktu dia menerkam kambing, dia tetap dinamakan binatang buas. Dia terkam kambing itu hanya membuktikan dia itu binatang buas. Ya. Begitu juga, 我们人也是一样。 Begitupun kita manusia. OK， 对不对？为什么跳得这么厉害？所以人也是这样，当他不犯罪的时候，他也是个罪人。 Demikian pun manusia, waktu dia tidak melakukan perbuatan berdosa, dia tetap asalnya sudah berdosa. 因为他本性就是罪人， Karena dia asalnya sudah berdosa. 所以当人犯罪的时候，只能证明他是罪人。 Waktu manusia berbuat dosa, ini sudah menyatakan dia memang sudah berdosa. 可以了吗 ？OK， 好，我继续讲。所以在罗马书第3章23节这样说：因为世人都犯了罪。 Maka itu dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan sebab manusia sudah jatuh dalam dosa. OK， 第二， Yang kedua, 犯罪的人必须经历神的审判。 manusia yang sudah berdosa harus menghadapi hukuman Allah. 为什么呢？ Kenapa? 因为神是公义的， Karena Tuhan adalah Maha Adil. 他的本性是公义的。 Sifat dari Allah itu adil adanya.
在拿红书旧约的拿红书1章3节是这样说的：耶和华万不以有罪的为无罪。 Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 3, Allah tidak sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. 所以在创世纪第2章17节 ，OK， 神跟亚当说：“因为你吃的日子必定死。” Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. 所以在罗马书第6章23节说：“因为罪的工价就是死。” Maka itu dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. OK， 那我们又问，死亡真正的意义是什么？ Maka itu kita akan timbul dalam pikiran kita, apa arti kematian itu sebenarnya? 死亡真正的意义就是说，断绝一生的关系。 Arti kematian itu yaitu putus hubungan antara manusia dan Allah. OK， 所以当亚当吃了之后，神就把他们赶出伊甸园。 Waktu Adam telah makan buah itu dan dia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah mengusir dia keluar dari taman itu. 把他们从伊甸园赶出去，表示说就是跟神隔绝了。 Maksud Allah mengeluarkan mereka dari taman itu menyatakan satu perpisahan antara Allah dan manusia. 第二个死亡的意义就是在地狱里面永远的死亡。 Arti kematian yang kedua yaitu di dalam kematian yang kekal adanya. 所以在以赛亚书59章2节这样记载说：“当你们的罪孽使你们与神隔绝。” Di dalam Yesaya, kita lihat Yesaya 59 pasal 59 ayat 2. ayat 2 mengatakan di sini demikian, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, dan ialah segala dosamu. 第三，人们无法透过任何方式得救，不能靠做行善的事情而得救。 Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun, walaupun kita berbuat baik sekalipun. 所以在加拉太书2章16节这样说：“没有一个人因行律法称义。” Maka itu dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 在以赛亚书64章第6节，我们也可以看到，我们所有的义都像污秽的衣服。 Dalam Yesaya pasal 4 ayat 6, segala kesalahan kita seperti kain kotor. 为什么这样说呢？ Kenapa bisa dikatakan demikian? 因为我们不能常行善。 Karena kita tidak bisa menyatakan satu kebenaran. Kita tidak selalu bisa berbuat baik. 我们今天能够行善，明天又犯罪了。 Kita hari ini mungkin bisa melakukan satu hal yang baik, tapi besoknya mungkin kita sudah melakukan kesalahan. 所以我们的义就像污秽的衣服这样。 Maka itu kita sepertinya, dosa kita seperti kain yang kotor. 再来 ，OK， 罪是我们欠了神的债。 Manusia berdosa itu hutang di hadapan Allah。 itu karena kita berhutang kepada Allah. OK， 那我请问一下，我们欠了债，能不能不再欠债就来解决这个问题呢？ Waktu kita berhutang, apakah kita tidak lagi berhutang, lalu dengan cara demikian kita menyelesaikan hutang kita? 不能够， Tidak mungkin bisa. 我们应该要把这个债付掉。 Kita harus lunasin dulu hutang itu. 同样的，即使我们不再犯罪了，我们也不能得到神的喜悦。 Demikian pun dengan kita, walaupun kita sudah tidak berbuat dosa, tapi kita tetap tidak bisa diperkenankan di hati Tuhan.
我们也不能上天堂。 kita juga tetap tidak bisa akan naik ke surga. 所以要解决这个问题， Maka itu harus diselesaikan dulu masalah dosa ini. 那人类就需要一位救主。 Maka itu manusia perlu juru selamat. 那需要个救主 ，OK， 我们要有2个条件。 Kita perlu juru selamat, harus ada 2 syarat. OK， 第一，必须是人类； Syarat 1 yaitu harus jadi manusia. 第二，必须是没有罪的。 Syarat yang kedua harus tidak berdosa. 那怎么办呢？ Terus bagaimana demikian? 世界上有人类，但是有罪。 Di dunia banyak ada manusia tapi ada dosa. 天上有没有罪的，但是不是人。 Tapi di surga tidak ada dosa tapi bukan manusia. 就像罗马书第3章第12节讲，没有一人，连一个也没有，没有行善的，连一个也没有。 Demikian dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 12, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 所以接下来，耶稣基督是神为人类提供的唯一的救主。 Maka itu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang sudah disiapkan Allah untuk manusia. 对，在希伯来书第2章14节这样说：“而你既然有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。” Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. 这样，我们就知道为什么耶稣必须从人类出来的逻辑。 Maka demikian kita jadi mengetahui dengan jelas bagaimana Yesus harus keluar dari manusia. 耶稣基督是100%的神，而100%的人。 Yesus adalah 100% Allah juga 100% manusia. OK， 在提摩太前书第1章15节这样记载说：“基督耶稣降世，为了拯救罪人。” Dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 15 mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 那怎么做的？ Terus bagaimana caranya? 我们来看，在加拉太书第4章第4节， Kita melihat Galatia pasal 4 ayat 4. 那边写着：“至死后满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法之下。” Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. 弟兄姐妹，我们慢慢的来看这一章经节。 Saudara-saudari sekalian, kita pelan-pelan meneliti ayat ini. OK， 第一我要讲的，神就差遣他的儿子。 Satu, saya mau mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal. OK， 在这里什么意思呢？ Ini artinya apa? 神来寻找我们，而不是我们来寻找神。 Ini artinya Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. 所有的宗教都教导人寻找神，只有基督教是教导所有的宗教都是教导人寻找神，只有基督教是教导神来寻找人。 Ajaran agama lain mengajarkan yaitu manusia yang mencari Allah, tapi ajaran agama Kristen mengajarkan pada kita Allah yang mencari manusia. 对的，还记得在亚当夏娃犯罪的时候吗？ Masih ingatkah kita waktu Adam jatuh di dalam dosa, 他们就躲起来了， mereka langsung menutupkan diri, bersembunyi di hadapan Allah. 而是上帝来寻找他们。 Hanya waktu itu Allah yang mencari mereka. 就好像在以赛亚书第53章6节，
Seperti dalam Yesaya pasal 53 ayat 6. 这样记载说：“我们如羊走迷，个人偏行己路。” Di dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. 在诗篇119篇176节怎么样说的呢？我如往羊走迷了，求你寻找仆人。 Dalam Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. 同样的，在罗马书第3章11节这样记载的：没有寻求神的。 Juga sama di dalam Roma pasal 3 ayat 11 mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 所以圣诞节的时候是神来找人。 Maka itu hari Natal menyatakan yaitu Allah datang untuk mencari manusia. 在路加福音第2章第10节，天使这么说：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan, aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa, bukan hanya bangsa orang Israel. Bukan khusus untuk orang Israel saja, tapi bagi seluruh bangsa. 第11节，因为天使说：“因为今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。” Lukas 2 ayat 11 mengatakan, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 路加福音第19章第10节也讲说，人子来，为了寻找拯救世上的人。 Dalam Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. OK， 所以我们刚才知道了，是神到时候满足的时候，神差派他的儿子降到世上来。 Maka itu kita sudah paham sekarang, waktunya sudah tiba, Allah mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia. 是神在找我们，不是我们在找神。 Ini menyatakan Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. 同样的经文，刚才还是说，身在律法之下。 Dalam kitab yang lain juga mengatakan kita hidup dalam kitab, bukan tadi yang sama. dalam kitab yang sama. Ya, bilang Yesus Kristus lahir takluk di bawah hukum Taurat. Yesus Kristus lahir takluk di dalam hukumnya Taurat. 身在律法之下是什么意思呢？ Terus apa artinya hidup takluk di dalam hukum Taurat? 耶稣作为神， Yesus itu adalah Allah. 创造了律法，并将律法赐给他的子民。 Dia yang membuat dan kasih Taurat dan umatnya untuk manusia. 因此，百姓是处在律法之下， Dan kita umatnya hidup di dalam hukum Taurat. 但神应该不在律法之下的， Dan sebenarnya Allah tidak di dalam hukum Taurat. 他在律法之上的， Dia di atasnya hukum Taurat. 因为他创造了律法。 Sebab Allah lah yang menciptakan hukum Taurat itu. 但是耶稣呢，是降在律法之下。 Tapi Yesus lahir di dalam hukum Taurat. 所以在路加福音第21章，路加福音第2章21到24节，我们可以看到耶稣降在律法之下。比方说，他出生第8天，他要受隔离。 Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 mengatakan Yesus hidup di dalam hukum Taurat pada saat umur 8 hari. 8 hari。 8 hari dia disunat. 那我们就要问，耶稣必须遵守律法的目的到底是为了什么？ Kita balik bertanya, Yesus mentaati hukum Taurat sebenarnya untuk apa? Apa tujuannya？ Apa tujuan dari Yesus mentaati hukum Taurat? 我们可以从
利未记第18章第15节这样记载说：你们神说，你们要守我的律法典章，你若遵行，就必因此活着。 Kita coba lihat Imamat pasal 18 ayat 5 mengatakan manusia taat pada hukum Taurat, dia akan diselamatkan. 在新约的加拉太书第3章第12节也是说，行这些事的就必因此活着。 Di dalam perjanjian baru Galatia pasal 3 ayat 12 mengatakan siapa yang taat hukum Taurat pasti akan selamat. 问题是，事实上这世界上没有一个人能够完全遵守律法。 Kenyataannya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mentaati hukum dengan sempurna hukum Taurat. 弟兄姐妹，你好好看这个加拉太书第3章第10节。 Kita perhatikan dan seksama Galatia pasal 3 ayat 10. 加拉太书第3章第10节这样说：因为经上记着，凡不常照律法书上所记的一切知识去行的，就被咒诅。 Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum kutub, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. 这一节经文，我们好好的看一看。 Ayat ini kita perhatikan dan seksama. 它有3种意思。 Kita bagi 3 kategori. 第一， 1. 不遵守律法的人受咒诅。 Orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu terkutuk. 不忠心遵守律法的人也受咒诅。 Orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat dia juga terkutuk. 遵守律法但是不完全的也受咒诅。 Orang yang mentaati hukum Taurat tapi tidak sempurna dia juga terkutuk. 所以你看一看， Maka itu kita lihat 在罗马书第3章第20节说：凡有邪气的，没有一个人因行律法能在神的面前称义。 Dalam Roma 3 ayat 20 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat itu orang mengenal dosa. 我们弟兄姐妹，我们看一看，我们应该有遵守律法，我们能够遵守神的10条诫命。 Kita mungkin bisa mentaati hukum Taurat dan mungkin bisa mentaati 10 hukum Allah. OK， 但是有的人一次不遵守，那个就受咒诅了。 Tapi ada kalanya manusia sekali tidak taat satu hukum itu sudah tidak taat namanya. OK， taat semua tapi tidak setia juga terkutuk。 Taat semua tapi tidak dengan sempurna juga terkutuk namanya. 有的人完全不遵守，也是受咒诅。 Ada orang juga seluruhnya dia tidak taat, dia juga terkutuk adanya. 所以变成我们所有的人都是受咒诅的。 Maka itu kita semua manusia adalah terkutuk adanya. 当我们知道了这个事的时候，所以耶稣担当了人的角色，完全遵守了律法。 Waktu kita sudah mengetahui kita terkutuk adanya, makanya Tuhan Yesus menyelesaikan semua masalah hukum Taurat ini. 所以他应该生在律法之下。 Makanya Yesus hidup di bawah hukum Taurat. 在马太福音5章17节这样说，耶稣说他来了是为了要成就律法。 Dalam Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi umatnya. 他不是要废弃律法的。 Dia tidak perlu untuk meniadakan hukum Taurat. OK， 所以他为我们成全了律法。 Dia sudah menggenapi hukum Taurat itu. 在约翰福音8章29节这样记载，耶稣说：“因为我常做他所喜悦的事。” Maka di dalam ayat Yohanes pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. 呀，因为
耶稣完全遵守了律法。 Sebab Yesus sudah menyelesaikan menggenapi hukum Taurat. 他完全遵守，因为他完全遵守了律法，所以我们呢就被得救了。 Maka itu karena Yesus menggenapi semua hukum Taurat, maka kita dapat diselamatkan. 记载在加拉太书第4章第5节， Di sini tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 5. 要把律法以下的人救出来。 Di sini mengatakan harus menebus, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. 阿门。所以呢，人类不再因为遵守律法而得救，而是因为相信完全遵守律法的耶稣而得救。 Maka itu manusia tidak lagi diselamatkan berdasarkan dengan taat dalam hukum Taurat, tapi diselamatkan berdasarkan imannya kepada Yesus yang sudah taat kepada hukum Taurat. 呀，所以在罗马书3章28节这样记载：人称义是因着信了，不在乎遵守律法。 Di dalam Roma pasal 3 ayat 28 mengatakan manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 我们不需要遵守律法而得救。 Kita tidak perlu mentaati hukum Taurat lalu kita bisa diselamatkan. 只要靠信心就可以了。 Kita berdasarkan iman kita sudah bisa diselamatkan. 对呀，遵守律法， Mentaati hukum Taurat 主耶稣基督完全地实行了。 karena mentaati hukum Taurat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 我们依靠耶稣对律法的遵守， Kita hanya bersandar pada Yesus yang sudah mentaati hukum Taurat. 我们得救之后再来遵守律法。 Waktu kita sudah diselamatkan, baru kita mentaati hukum Taurat. 我们遵守律法不是为了得救， Kita mentaati hukum Taurat bukan untuk mendapatkan keselamatan, 而是为了爱神、 karena kita mengasihi Allah, 荣耀神的名。 memuliakan nama Allah. 我们这样做是因为我们要感谢神， Kita melakukan ini karena kita mau mengucap syukur pada Allah. 我们行律法这是我们信心的果子。 Kita mentaati hukum Taurat ini adalah pernyataan iman kita, buah dari iman kita. 对，所以不是为了因为得救， Ini bukan karena mendapatkan keselamatan kita berbuat mentaati hukum Taurat. 所以当人类出生时，都以亚当为代表。 Waktu manusia dilahirkan itu mewakili Adam, diwakili oleh Adam. 当他们接受耶稣基督为他们的救主时，他们就改以耶稣基督为代表。 Tapi ketika mereka terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka wakilnya diganti oleh Yesus Kristus. 所以救人的头是亚当， Maka itu manusia dilahirkan diwakili oleh Adam. OK， 新人的头是基督。 Manusia baru itu kepalanya itu adalah Kristus. 还记得罗马书5章18节我们所看的，因一人的过犯，众人就被定罪了。 Masih ingat ayat Roma pasal 5 ayat 18 mengatakan satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. 照样因一人的行义，众人就被称义得生命了。 Demikian juga satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 阿门。第19节也同样的，因一人的悖逆，众人都成为罪人了。 Roma 5 ayat 19 demikian juga ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. 现在照样的，因一人的顺服，众人也成为义了。 Demikian pula dengan ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. 什么人是顺服？哪一个是顺服的？ Siapa yang dikatakan orang yang taat? 就是我们的耶稣基督。 Yaitu Yesus Kristus. 他顺服了，他成全了律法， Dia 我们就称义了。 Dia sudah mentaati dan telah menggenapi hukum Taurat itu. 弟兄姐妹，在这里我要跟弟兄姐妹解释一下，律法有分为三个部分。 Di sini kita membicarakan hukum Taurat kita bagi 3 bagian.
第一个是道德律 Ini yang satu itu hukum moral. ，OK，就好像不可杀人、不可奸淫、不可偷盗之类的这样。 Ini seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri  dan lain-lain. 这个道德律到今天仍然有效，一直到永远。 Hukum moral ini berlaku terus sampai selama-lamanya. 但是由我们的主耶稣基督为我们完成。 Tapi ini semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. 第二是民法， Yang kedua yaitu hukum sipil， hukum sipil, yaitu hukum perdata. 呀，就好像在以色列旧约的时代人犯了奸淫，就要用石头把他打死钉死 Waktu zaman dulu bangsa Israel apabila seseorang telah dinyatakan berdosa, mereka akan melempar batu sampai mati mereka yang melakukan dosa. 但是这在许多国家已经没有用了。 Tapi peraturan demikian sudah tidak banyak berlaku di negara-negara yang lain. 第三， Yang ketiga 就是礼仪法，宗教仪式。 hukum seremonial, yaitu hukum upacara agama. 就好像宰羊要用血来在祭坛上用的血 Seperti contohnya seperti potong kambing, potong binatang, segala sesuatu yang dipersembahkan darahnya untuk korban, sebagai korban. 但是这个耶稣基督在十字架牺牲之后就没有再有用了，没有效了。 Hukum seremonial ini waktu Tuhan Yesus sudah dipaku di kayu salib ini sudah tidak berlaku lagi. 所以在罗马书8章1节如此说：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。 Maka itu dalam Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. 再来就是加拉太书第4章第5节。 Selanjutnya Galatia pasal 4 ayat 5. 叫我们的儿子的名分。 Kita yang diterima sebagai anak. 我们成为神的儿女。 Kita diterima sebagai anaknya Allah. 我们所有都是成为神的儿女。 Kita semua telah menjadi anaknya Allah. 这个是收养的儿女。 Ini seperti anak yang sudah diadopsi oleh Allah. 就好像约翰福音第1章12节说：信他的人就是他权柄做神的儿女。 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 在加拉太书第3章26节这样说：所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。 Makanya dalam Galatia pasal 3 ayat 26 mengatakan, sebab kamu semua orang anak-anak Allah, maka iman karena iman di dalam Yesus Kristus. OK， 所以我们能够成为神的儿子，是因为相信耶稣基督。 Kita bisa menjadi anak Allah karena kita percaya Yesus itu adalah anak Allah. 不是因为我们行善成为神的儿子，是因为我们信耶稣基督，所以我们被接纳成为神的儿女。 Ini bukan karena kita berbuat baik karena kita anak Allah, tapi ini karena kita telah dinyatakan sebagai anak Allah. 所以结论是 ，OK， 我们要知道我们在约翰福音第3章16节讲。 叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。 Jadi kesimpulannya di sini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 叫一切信他的， Bagi semua orang yang percaya. 在约翰一书5章11节这样记载说。 这永生在他的儿子里面。 Di dalam 1 Yohanes pasal 15 ayat 11, hidup itu ada di dalam anaknya. 第12节怎么记载呢？人有了神的儿子就有生命。
Maka itu barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ayat 12 itu. 所以在使徒行传刚才的我们念到的4章12节，除他以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Maka itu dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. 还记得刚才我们有提到说，罪是我们欠了神的债吗？ Masih ingatkah kita di sana mengatakan dosa karena kita berhutang pada Allah? pada Allah，在我们念主祷文的时候 ，OK， 我们怎么样读的？我们求神赦免我们的债，如同我们免了人的债。 Seperti kita baca dalam doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. 当耶稣基督来到世上的时候， Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, 他也是为我们还了这一个债。 Dia sudah membayar lunas akan dosa hutang-hutang kita. 所以，当我们看到马太福音第27章46节， Waktu kita melihat Matius pasal 27 27 46， ayat 46, 当耶稣被钉在十字架的时候，他讲说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？” waktu Yesus dipantek di kayu salib, dia mengucapkan kata Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? 弟兄姐妹，你们知道不知道？ Saudara-saudara sekalian, apakah kalian mengetahuinya? 从有这个三位一体的神，从亘古以来，耶稣没有跟他的爸爸，甚至没有跟生父有离开过的。 Allah ada sejak awal Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan antara Bapa dan Anak. 这一次是第一次发生的。 Ini waktu di peristiwa di kayu salib inilah peristiwa yang pertama kali terjadi Bapa meninggalkan anaknya. 就是因为我们的罪， Ini karena dosa-dosa kita. 基督在十字架时 Kristus mati di kayu salib. 忍受了阴间的痛苦， Dia telah menerima siksaan dari dari neraka。 neraka. 他同时忍受了父神远经的报复，以平息神的愤怒。 Dia juga menerima akan di mana Bapa telah menimpakan semuanya ke dalam diri dia. 满足神公义的审判。 Ini untuk mensempurnakan penghukuman Allah yang sejati. 所以为什么我们看到以赛亚书53章，刚才我们念的 OK 先召的时候，53章第4节到第6节的这样讲，他诚然担当了我们的过犯，背负了我们的痛苦。5 Di dalam Yesaya 53 4 5 6 ayat 4 dan 6 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung oleh kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 是的 ，OK， 我再念中文念一次啊 ，Joseph 已经讲，因他受的刑罚，因为他受的刑罚，我们得医治；因他受的鞭伤，我们的医治；因他受的刑罚，我们得平安。所以第6节说，耶和华使我们众人的罪孽都归到他身上了，Dia membayar hutang kita。OK， 所以在哥罗西书2章13节这样记载说， Dalam Kolose pasal 2, 神赦免了我们一切的过犯。Kolose Kolose pasal 2 ayat 13 mengatakan di sini mengatakan kepada kita, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang kita. OK， 所以弟兄姐妹， Maka itu saudara-saudara sekalian, 我们得救不是因为我们能够做好，我们行善，是因为我们是义人。 kita diselamatkan bukan karena kita telah melakukan hal-hal yang baik, telah berbuat amal atau dan sebaliknya. 因为我们是依靠我们的主耶稣基督。 Tapi kita diselamatkan karena kita bersandar pada kemurahan Tuhan. 所以呢，神是公义的神， Sebab Allah adalah adil adanya. 我们的罪，神一定要审判。 Dan dosa kita pasti akan dihukum dihukum sama Allah. dihukum pada saya atau pada juru selamat saya。呀，这个罪是要惩罚到我身上，和惩罚到耶稣基督的身上。 Dosa ini pasti akan dihukum pada diri saya maupun pada diri Tuhan Yesus. 当我们接受主耶稣基督的时候， Tapi waktu kita menerima Yesus Kristus, 我们的罪，主耶稣基督帮我们承担了。 maka itu dosa kita sudah ditanggung sama Yesus Kristus. 所以弟兄姐妹，现在回到刚才第一次我要问的问题：当人家在刁难我们的时候 ，OK， 在嘲讽我们，他说你们的神 ，OK， 不是说你们的神是全能的神吗？ Maka itu kita kembali ke tadi pernyataan saya di awal, di mana orang akan mengejek atau mencemooh kita. Dia mengatakan, bukankah Allahmu itu Allah yang hebat, maha kuasa? 他为什么要这么辛苦 ？OK， 在圣诞节的时候，以人的形式来到世上来救我们呢？ Mereka akan mengejek kita, mengapa Allahmu begitu susah payah sekali pada hari Natal datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia? 他从天上将一手一挥过去，所有的人的罪都已经赦免了。 Dia bisa di atas surga mengibas tangannya, langsung dosa manusia sudah disucikan, dibersihkan. 不需要这么辛苦，而且还要爬上十字架，又死了又复活，将来搞一种的这种事件。 Tidak perlu melewati masa-masa sulit seperti mati di kayu salib, dikubur dan lalu bangkit, mati dan lalu bangkit. 当我们在被问到的时候，弟兄姐妹， Waktu kita ditanya demikian, 刚才我解释的这一个，你们就可以跟他们讲。 maka itu kita bisa menjawab mereka dengan sempurna dari firman yang tadi kita. 还记得我们重新来，我们头脑一想就是为什么神一定要降到世上来救我们？ Kita coba berpikir, kenapa Allah mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia? 因为所有的人都是罪人。 Sebab seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa. OK， 那罪神一定要审判，因为他是公义的神。 Sebab dosa itu pasti harus dihukum karena Allah kita adalah Allah yang adil. hukumnya，他的罪的公价就是死， Hukum dari dosa yaitu mati. 因为从人一开始犯罪，还没有犯罪的时候，神就告诉他，你测的时候必定死。 Waktu manusia belum jatuh dalam dosa dan Allah sudah berpesan pada manusia awal, yaitu apabila kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati. 所以死的意义就是跟神隔绝，叫到死。 Arti kematian di sini mengatakan perpisahan antara manusia dengan Allah. 当亚当夏娃一吃了那个果子的时候，他就被神踢出伊甸园了。 Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, mereka langsung disingkirkan di Taman Eden. 那表示说他就跟神隔绝了。 Ini menyatakan mereka sudah berpisah dengan Allah. 这个表示说他们灵里就死了。 Ini menyatakan dalam rohani mereka sudah mati. OK， 接下来就是说，那没有一个人能够来到神的面前。 Ini menyimpulkan kepada kita, ini menyatakan tidak ada seorang pun bisa datang lagi kepada Allah. 只有
神又要成全这个，因为他很爱我们人。 Ini hanya melalui penggenapan dari Allah, karena Allah mencintai kita manusia. 所有的人就陷在罪恶之中， Seluruh orang sudah jatuh dalam dosa. 没有一个人在神的面前称义。 Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di mata Tuhan. 就算能够行善，他就是像肮脏的衣服一样。 Walaupun dia bisa berbuat hal yang sebaik apapun, tapi dia tetap seperti kain yang sudah kotor. 因为他不能够长久的行善， Karena dia tidak bisa dengan selamanya untuk berbuat hal-hal yang baik. 就算行善，他不能够全行善。 Walaupun dia bisa berbuat baik, tapi dia tidak bisa berbuat baik dengan sempurna. 所以在神的面前，我们行善都是像污秽的衣服。 Maka itu di mata Tuhan kita berbuat baik seperti kita baju yang telah yang kotor. kotor. 再来说，那怎么办呢？ Terus bagaimana kalau demikian? 在世上一个人都找不到义人， Tidak, di dalam dunia tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. 在天上有，但是不是人， Di surga ada, tapi dia bukan manusia. 所以就是为了这样，神要成为人。 Maka itu Allah mau Allah menjadi manusia. 那耶稣基督在马太福音第5章17节，他说他来是为了要成全律法。 Maka di dalam Matius mengatakan Allah datang untuk menggenapi hukum Taurat. 他是为我们成全律法。 Dia demi kita, Allah demi kita untuk menggenapi hukum Taurat itu. 所以为什么耶稣他要生在律法之下？ Maka itu kenapa Allah mau hidup di dalam kuasa hukum, di bawah hukum Taurat. 他其实不需要生在律法之下， Sebenarnya anak Yesus itu tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. 就是因为我们， Tapi karena kita dia mau demikian. 他为我们成全的律法。 Dia sudah menggenapi, mentaati hukum Taurat demi kita. 刚才我们有提到说，我们不能够成全律法的， Tadi kita sudah membicarakan kita manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat. 因为神也在说，你们能够成全律法的，就因此活着。 Sebab dalam Allah mengatakan bahkan siapa yang bisa menggenapi hukum Taurat dia hidup selamanya. dia bisa hidup, oke. 但是事实上我们不能， Tapi kenyataannya kita tidak bisa. 所以耶稣为我们成全了。 Maka itu Allah Yesus menggenapinya untuk kita. 那我们呢？只要相信耶稣，他为我们成全了律法，我们就得救了。 Nah, kita sebagai manusia kita hanya mengandalkan Yesus Yesus, maka kita sudah diselamatkan. 啊，这个是对我们都好的消息。 Ini berita yang sangat bersukacita buat kita semua. 为了这个，所以他要成为人。 Maka karena itu dia mau menjadi manusia. 我们只要相信他，我们就得救了。 Asal kita percaya pada dia, kita selamat. 多高兴的一件事情！ Hal yang sangat sukacita sekali. 所以，当我们传福音给人家的时候， Waktu kita menginjili seseorang, 再有人家来挑战我们的时候， ada orang mau argumentasi dengan kita. 我们花个15分钟，我们说我请你喝个咖啡，我把这个前因后果详细的跟你讲一下。 Kita luangkan 15 menit kurang lebih sambil minum kopi untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. 你就知道为什么我们的神要降世为人来拯救我们。 Maka kamu akan tahu kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. 所以弟兄姐妹，我们不是有很多福音单张要开始发了吗？为下个礼拜邀请慕道友到我们这当中来 ，OK。所以你们发的时候一定要有信心的。 我们的神除了耶稣基督以外没有拯救。 Maka ini kesempatan yang paling baik di mana nanti tanggal 22 kita akan mengajak atau mengundang teman-teman yang baru. Kita bisa menginjili mereka
kita bisa mengatakan karena manusia, karena Allah satu-satunya jalan keselamatan buat kita. 当你有这个知识的时候， Waktu kita punya hikmat untuk menyampaikan, punya knowledge ini，你传福音的时候更有信心。 waktu kita punya hikmat demikian, maka kita menginjili pun kita tambah beriman. 感谢主，我的信息到这里。来，帮助saya. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah yang kami dengar pada hari ini. Kami merayakan Natal bukan seperti budaya setiap tahun merayakan lalu kita lupa makna arti Natal yang sebenarnya. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mengetahui dengan jelas kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan untuk kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi yang bisa disebut menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami supaya kami dengan semangat bisa memberitakan, membawa orang-orang untuk datang menjadi percaya pada Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.